Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Facebook yang setia mengikuti kuliah ataupun tazkirah Isra' wal Mi'raj. Sehingga hari ini kita telah, ni kali kelima, tazkirah yang kelima, siri yang kelima mengenai Isra' dan Mi'raj. Sambil-sambil tu kita telah masukkan isu-isu berkaitan dengan COVID-19. Hari ini kita telah pun mencapai jumlah mereka yang positif dengan COVID-19 adalah 2,300 orang. Dan yang telah bertemu ajal melalui penyakit ini adalah seramai 27 orang. So jumlahnya semakin meningkat. Seperti mana yang dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, bahawa kes kematian yang ke-27 adalah seorang lelaki yang berusia 71 tahun, tak silap saya tadi. Kita ucapkan takziah kepada keluarga yang kehilangan insan yang tersayang. Namun pihak kementerian ataupun dari sudut perubatan, kita dimaklumkan bahawa bukan sebab dia COVID ni, virus tu bila masuk dalam tubuh badan manusia, dan bila tubuh badan manusia itu weak ataupun lemah, antibody dia tidak kuat, maka dia tak boleh nak lawan kuman tersebut. Lebih-lebih lagi mereka yang ada komplikasi kesihatan, contohnya orang ada kencing manis, orang ada masalah jantung, orang ada masalah darah tinggi, orang ada kidney failure. Jadi penyakit-penyakit ini yang mana mereka dalam rawatan, regular rawatan, mereka pun makan ubat, mereka jadi antibody mereka tidak seperti orang biasa. Lebih-lebih lagi bila dah lanjut usia dan mereka ada komplikasi-komplikasi sakit yang lain, kena pula dengan COVID-19, ini menjadikan sukar untuk diselamatkan. So apapun, kita yakin ujian yang sebesar ini ataupun ujian yang menimpa ini ada hikmah di sebaliknya. Satu, yang keduanya, mereka yang kehilangan ahli keluarga disebabkan COVID, disebabkan penyakit-penyakit ini, saya yakin ada di situ hikmah di sebaliknya, dan juga mereka beroleh keampunan daripada Allah. Sebabnya begini, bila seseorang itu sakit, dia terlantar di hospital, dia menanggung kesakitan, jadi dia melalui detik-detik yang sukar, pastinya yang demikian itu Allah Subhanahu Wa Taala akan ambil kira sebagai satu musibah yang didatangkan, dan musibah itu, ujian itu menjadi sebab penyebab kepada dia dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada baca satu riwayat ataupun satu kisah mengenai Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaihi. Apabila Imam Syafi'i ditimpa sakit, kemudian Imam Syafi'i telah bermimpi. Dalam mimpi itu telah datang seorang lelaki mengajar Imam Syafi'i doa berkaitan dengan sakit tersebut dan apa yang Imam Syafi'i perlu baca. So doa itu saya dah salin tadi, dan doa itu sangat mujarab. Kerana dalam doa itu Allah Subhanahu Wa Taala, dalam doa itu dalam doa itu Imam Syafi'i telah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang begitu cantik. Saya ada salin, saya tengah cari ni kat mana saya simpan. Saya ada salin dalam nota saya ni. Ya, dah jumpa dah. Imam Syafi'i ditimpa sakit. Bila Imam Syafi'i sakit, di malam hari, Imam Syafi'i bermimpi. Dalam mimpi itu datang seorang lelaki mengajar Imam Syafi'i sepotong doa.
doa itu disuruh Imam Syafi'i baca. Imam Syafi'i baca doa tersebut dan Imam Syafi'i beroleh kesembuhan. Doanya berbunyi, Allahumma inni la amliku li nafsi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nushura wala astati'u an akhudha illa ma a'taytani wala attaqiya illa ma waffaqtani Allahumma fawaffiqni lima tuhibbu wa tarda min al-qawli wal-amali fi afiyatin. Fi afiyatin. Yang bermaksud, wahai Tuhan, sesungguhnya. Saudara-saudara dengar kalau tak hafal dalam bahasa Arab ni, teks bahasa Arab, tak apa. Fahami makna dia dan cuba baca doa mengikut konten yang saya akan terjemahkan, walaupun tak dapat dalam bahasa Arab, tapi maksud dia sampai. Maksud dia sampai. Apa dia? Wahai Tuhan, sesungguhnya aku tidak memiliki diri aku untuk memudaratkan ia maupun untuk memberi manfaat kepada ia. Aku juga, wahai Tuhan, tidak memiliki kematian, sebab kematian tu hak mutlak Engkau. Dan begitu juga, wahai Tuhan, aku tidak memiliki kehidupan dan aku tidak memiliki kebangkitan. Jadi hidup ini milik Engkau, mati juga milik Engkau, dan juga kebangkitan juga milik Engkau, ya Allah. Wala astati'u an akhudha illa ma a'taytani. Dan aku juga, ya Allah, tidak boleh mengambil sesuatu melainkan yang telah Engkau berikan kepada aku. Dan aku juga, ya Allah, wala attaqiya illa ma waffaqtani. Aku juga tidak dapat berlindung, tidak dapat menahan, membentengi diri aku melainkan apa yang telah Engkau restui. Allahumma fawaffiqni. Wahai Tuhan, oleh yang demikian, berilah aku, kurniakanlah aku, dan persetujuilah usaha aku ini, ya Allah, lima tuhibbu wa tarda, melalui apa yang Kau suka dan apa yang Kau redha. Minal qaul wal amal. Maksudnya, berilah aku satu kekuatan, ya Allah, supaya aku lakukan apa yang Kau suka dan apa yang Kau redai. Sama ada perbuatan itu perkataan ataupun amalan. Fi afiyatin, yang hujungnya membawa keafiatan. Jadi dalam doa tu apa kita nak minta? Kita nak minta, wahai Tuhan, aku tidak miliki diri aku. Aku tidak miliki diri aku, sebab yang memiliki diri aku hanyalah Engkau, ya Allah. Mudarat itu daripada Engkau, manfaat juga daripada Engkau, mati itu daripada Engkau, hidup daripada Engkau, kebangkitan juga daripada Engkau. Aku tidak miliki apa-apa, ya Allah. Aku tidak dapat buat sesuatu melainkan telah Engkau izinkan, ya Allah. Dan aku juga tidak dapat membentengi diri aku melainkan apa yang telah Engkau berikan kepada aku, ya Allah. Apa yang Kau izinkan aku, ya Allah. Oleh yang demikian, ya Allah, Engkau restuilah aku. Tolonglah redha aku ni, ya Allah, supaya aku dapat melakukan perkara yang Kau suka dan perkara yang Kau redha, sama ada ianya perkataan maupun perbuatan, yang mana semua itu membawa kepada keafiatan. Membawa kepada keafiatan. Jadi selepas Imam Syafi'i baca doa ini, Imam Syafi'i dapat kesembuhan. Imam Syafi'i dapat kesembuhan. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan doa tadi. Tuan-tuan, ingat bahawa tak hafal dalam teks bahasa Arab tidak mengapa. Kita faham konten dalam bahasa Melayu, kita olah dengan bahasa yang mampu kita memuju Allah Subhanahu Wa Taala, dapat mengungkapkan perkataan-perkataan yang mendatangkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini di antara ikhtiar yang diajarkan kepada kita supaya kita dapat berusaha sungguh-sungguh. Sebab saya rasa saban hari kita rasa dalam COVID-19 ni dia ada beberapa keadaan yang cukup
merisaukan. Kalau keadaan berterusan seperti mana saya sebutkan semalam, boleh jadi dia akan berlanjutan. Dan lebih ramai lagi yang orang kita kasihi, orang kita sayang akan bertemu dengan ajal. Sekiranya kita tidak memberi kerjasama. Saya sendiri boring tuan-tuan. Saya sendiri pun rasa dah terkurung di rumah ni daripada 17 hari bulan. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Dah berapa hari dah? 14 hari, hampir 14 hari duduk rumah. Siapa yang tak bosan? Siapa yang tak rasa puas? Memang rasa puas. Kita rasa tak tahu nak buat apa dah. Sebab itu saya cuba sibukkan diri saya dengan membaca, menulis artikel, cuba menyemak balik apa-apa yang saya boleh buat. Dan saya buat sedikit pengisian di antara maghrib ke isyak. Mudah-mudahan dapat mengisi masa kosong saya. Saya hari itu masa mula-mula COVID, kita bila lockdown, bila kita dah mula kena perintah pergerakan terhad ni, saya cubalah selalu ke dapur. Beberapa hari saya kira, hari pertama saya masak, hari kedua saya masak, hari ketiga saya masak. Saya memang suka masak. Masak pagi, masak tengah hari, masak petang, masak. Anak-anak saya kata, "Bah, banyaknya abang masak. Besok abang nak masak apa?" Begitulah setiap hari. Dah lepas hari kelima, saya rasa macam saya tak nak masuk dapur dah. Saya rasa macam dapur tu macam ada something yang saya dah rasa macam puas. Saya rasa macam mual pun ada pergi ke dapur. Sebab itu saya mula faham betapa besarnya pengorbanan orang perempuan yang selalu kat dapur. Mereka beraktikaf. Allah beri mereka kekuatan. Saya betul-betul selalu orang perempuan ni kan. Dia orang boleh duduk di dapur berjam-jam, masak untuk anak, masak untuk suami. Pagi masuk kan, buat sarapan, tengah hari masak, lepas tu petang masak bagi minum petang. Malam lagi kena panaskan lauk, masak lagi, nak basuh pinggan, nak basuh itu. Jadi memang saya betul-betul selalu lah. Memang orang perempuan ni dengan berada di dapur pun banyak dapat pahala mereka dapat. Saya memang selalu. Sebab 5 hari pengalaman saya berturut-turut ada kat dapur tu, saya dapat merasakan satu benda yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang perempuan. Ada beberapa perkara yang saya kongsikan semalam. Di antaranya ialah 4 perkara yang diajarkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bila seseorang itu berhadapan dengan sesuatu musibah. 4 perkara. Kan? Pertama sekali, kita disuruh banyakkan berdoa. Keduanya, kita disuruh banyak bersabar. Yang keempat, kita diajar supaya bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita disuruh bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kita disuruh untuk mengubat. Kan? Itu di antara adab. Saya tidak boleh berserah tanpa berusaha. Kita kena berusaha supaya kita dapat merawat penyakit yang hadir. Saya fikir kerjasama itu sangat penting. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Bantu-membantulah dalam perkara-perkara kebaikan dan jangan kalian bantu-membantu dalam perkara yang membawa kepada kemudaratan. Kalau kita terus tidak berapa nak mengendahkan arahan yang dikeluarkan, kita nak juga keluar, kita nak juga bersantai-santai, kita tidak menjaga hygiene, dan mereka yang terlibat, yang pernah ada direct contact dengan orang yang positif dengan COVID-19, diminta hadir ke hospital untuk buat saringan kesihatan, tak pergi. Jadi tolonglah jangan jadi orang yang tidak faham. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kan semalam sayup saya tengok orang ada share satu video bila anak perempuan dia yang umur dalam 4 tahun 5 tahun dibawa oleh ambulans pergi ke hospital, tidak dapat ditemani oleh ibu dan ayah. Sayup mata ibu melihat anak itu dibawa bersendirian. Pernah tak kita anak sakit kita tak ikut sama-sama tuan-tuan? Tak pernah. Ada sekali anak saya umur anak saya yang kelima, dia pernah sakit. Dia kena infection, darah dia ada kuman sebab berpunca daripada demam chickenpox, demam campak. So daripada situ dia dapat infection, kuman dalam darah. Saya masa tu buat PhD dekat Jordan. Saya dengar anak saya kata, "Abah kat mana?" Tak sabar. Hari tu juga saya beli tiket saya balik daripada Jordan, naik flight, mahal lah balik. Sebab tak boleh dengar anak itu sakit. Tak ada benda yang lebih besar diuji oleh Tuhan melainkan bila melihat
anak ataupun darah daging kita sendiri yang tak sihat. Itu satu benda yang sangat besar. Mereka yang pernah melalui, mereka tahulah perasaan. Cuba bayangkan, kan, ibu melihat anak tu dibawa bersendirian tanpa ditemani oleh ibu ataupun ayah. Bagaimana perasaan, hancur luluh hati si ibu ayah melihat. Tapi kita tidak ada choice, kan? Kita tidak ada pilihan. Kita mesti bagi sebab mereka harus dirawat. Jadi sebab itu kita jaga diri kita, elok kebersihan di rumah kita. Dan juga kalau kita pergi kedai, kita beli barang, pastikan tangan kita, apa yang kita sentuh, siapa yang kita jumpa, semua itu perlu kita berhati-hati supaya kita tak boleh penyakit. Ada di sana doa-doa yang lain yang diajar oleh Nabi SAW. Contohnya tuan-tuan, lihat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min da'watin yad'u biha al-'abdu afdalu min Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada ma min da'watin yad'u biha al-'abdu afdalu. Tidak ada satu doa yang didoakan oleh seorang hamba yang lebih baik, melainkan dia berkata, Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Wahai Tuhan, aku mohon kepada Engkau al-mu'afat, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Kita minta kesejahteraan di dunia, kita minta kesejahteraan di akhirat. Kesejahteraan di dunia ialah keafiatan. Sebab itu tuan-tuan, perkataan sehat dan juga afiat. Kadang kita sebut semoga saudara dikurniakan kesehatan dan keafiatan. Kesehatan dan keafiatan. Yang paling afdalnya kita minta keafiatan, sebab keafiatan adalah dia tidak ditimpa penyakit dan penyakitnya hilang sama sekali. Tapi kalau sehat daripada penyakit tu, belum tentu dia tidak sehat daripada penyakit-penyakit yang lain. Sebab itu kalau kita lihat banyak doa-doa Nabi ajar afiat. Nabi sebut afiat. Afiat itu lebih besar. So kita minta, wahai Tuhan, berilah kami keafiatan. Berilah kami keafiatan. Maksudnya kita minta, wahai Tuhan, aku mohon kepada Engkau keafiatan di dunia dan juga di akhirat. Berilah aku keafiatan, kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dalam riwayat yang lain, an Uthman bin Abi Al-As annahu syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada satu cerita, seorang sahabat yang bernama Uthman bin Abi Al-As, dia mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa dia ni sakit. Dia sakit, dia mengadu annahu syaka ila Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam waj'an yajidu fi jasadihi. Dia dapati ada sakit di badan dia ataupun mungkin ditimpa suatu penyakit. Dia jumpa Nabi SAW, dia bagi tahu, wahai Rasulullah, aku sakit. Maka baginda kata, faqal da' yadaka 'ala alladhi yu'limu min jasadika wa qul bismillahi thalathan wa qul sab'a marratin a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Yang bermaksud, Nabi kata, kau sakit macam ni. Kau letak tangan kau dekat tempat yang kau sakit, kemudian kau baca Bismillah sebanyak 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ataupun 7 kali. Tak dapat 3 kali, 7 kali. Kemudian mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku mohon perlindungan daripada Allah dengan kekuasaan Allah dari sebarang keburukan, dan aku mohon ianya dihindarkan daripada aku. Dalam riwayat yang lain, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid. Aku mohon perlindungan dengan Allah, dengan kemuliaan Allah, bi'izzatillah wa qudratihi, dengan kekuasaan Allah, dari sebarang keburukan yang menimpa aku. Dan ada di sana doa-doa yang begitu banyak, dan ada doa juga yang biasa kita dengar Nabi Yunus alaihi salam apabila dia ditelan ikan paus, Nabi Yunus berdoa,
Laula minal musabbihin labitha fi batnihi la yaum yub'atsun. Kalaulah Nabi Yunus itu tidak tergolong dalam golongan orang yang bertasbih, disebut bertasbih, minal musabbihin, iaitu bertasbih maksud menyucikan Allah, ingat Allah, doa kepada Allah. Dia sentiasa dalam fikiran dia yang tidak dapat menyelamatkan dia melainkan Allah. Maka dia pun sebut, dia kata apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin. Aku tergolong dalam golongan orang yang telah melakukan kezaliman. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dengan doa tersebut, ikan nun atau ikan yu itu muntah keluar Nabi Yunus daripada perut dia. Laula minal musabbihin. Sama juga dengan kita kan. Kalaulah kita tidak tergolong dalam golongan orang yang bertasbih, memuji Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang kita berada di rumah, sepanjang kita diperintahkan supaya duduk dalam rumah, kalau kita tidak mengisi dengan bertasbih, ingat Allah banyak-banyak, maka kita juga tidak akan jumpa jalan keluar. Untuk dapat jalan keluar, anggaplah rumah-rumah kita sekarang ini seperti kita terkurung di dalam perut ikan yu. Anggaplah seperti kita terkurung dalam perut ikan yu. Maka kita ada senjata. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Sesungguhnya kami tergolong dalam golongan orang-orang yang telah melakukan kezaliman. Kita tak tahu apa kezaliman yang kita buat dan apa dosa-dosa yang kita buat. Banyaknya salah silap kita buat. Mungkin kita dosa dengan mak ayah kita, mungkin kita ada dosa dengan anak beranak kita, adik-beradik kita. Semua kena bermaaf-maafan. Semua kena buang segala macam persengketaan. Kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sepanjang kita berada di rumah ni juga, banyak amalan yang kita boleh buat yang sebelum ni kita tak dapat buat. Selain daripada kita menonton TV, kita tengok movie dan sebagainya, tidaklah salah, tetapi seimbangkanlah supaya tidak sepanjang hari kita berada di hadapan kaca TV ataupun melayan internet. Biarpun internet tu sudah ada package-package yang murah, ini bukanlah bermaksud kita boleh dibuai atau kita dilalaikan dengan perkara-perkara tersebut. Ambillah masa untuk membaca Al-Quran, ambillah masa untuk banyak bertasbih, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ambillah masa untuk berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua amalan-amalan ini saya yakin akan menjadikan kita lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus rawat suasana ini dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut daripada hari itu lagi, daripada mula lagi. Dia adalah makhluk Allah. Covid ini, kuman ini adalah makhluk Allah. Saya tidak pasti sama ada ia berpunca daripada binatang atau daripada kuman daripada binatang ataupun ianya ada biological weapon. Saya tidak tahu ianya berpunca daripada mana. Kita serahkan kepada pakar untuk mengkaji dan untuk mendapatkan sampel dan juga untuk membuat keputusan. Kita fokus kita sekarang ialah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengangkat musibah-musibah ini supaya dengannya kita dapat pergi masjid, tuan-tuan. Tak tahan dah 2 minggu tak pergi masjid. Tak boleh lah macam ni. Kita rasa sebab kan, kita rasa rindu lalu tepi masjid, tengok mimbar masjid macam masjid tu kesunyian. Jiwa kita pun sunyi, tuan-tuan. Betul. Kan 7 golongan yang dapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu golongan adalah mereka yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, mereka yang hati mereka sentiasa berpaut pada masjid. Tidak mengapa, kita patuhlah kepada arahan. Kita tidak mahu mudarat yang lebih besar berlaku. Kita tahu kita semua rindu, kita semua sayang masjid. Ada yang digelar sebagai kaki masjid. Memang dia tak boleh 5 waktu dia ada kat masjid. Dia memang tercabar. Ada kawan saya, dia imam di sebuah masjid. Dia kata walaupun masjid depan kunci, ada jemaah yang panjat pagar, ustaz, panjat lompat datang. Dia kata tak boleh ustaz, saya tak pergi masjid. Ya, mungkin jiwa dia dengan dekat begitu dengan masjid. Tapi ingatlah tuan, saudara, bahawa kita bukan suka nak tutup masjid.
Kita bukan suka duduk rumah, tapi memandangkan kita nak mengelakkan mudarat yang lebih besar. Ia bertepatan dengan maqasid syariah apa yang kita buat ini. Ini bukan kali pertama berlaku dalam sejarah Islam. Dalam zaman-zaman dahulu, zaman kerajaan Abbasiyah pun pernah berlaku, di zaman kerajaan Fatimiyah pun pernah berlaku. Bagaimana ditimpa musibah yang begitu besar, masjid-masjid ditutup berbulan. Dan kita berharap cukuplah 4 minggu ni, 1 bulan tak dapat pergi masjid, ditutup masjid. Kalau kita semua kerjasama, insya-Allah masjid boleh dibuka secepat mungkin. Ya, secepat mungkin. Dan anak-anak kita pun tak pergi sekolah, pelajar-pelajar di universiti, dan anak-anak murid saya pun ada yang terkandas di asrama di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor seramai 200 orang yang kita kena sediakan makan, minum diorang, kita kena sediakan hygiene untuk diorang supaya mereka juga sejahtera di situ. Kita tutup gate, kita tak bagi diorang keluar. Semua ni untuk apa tuan-tuan? Untuk kita sama-sama melepasi perintah ini sehingga kita dapat merasakan balik kembali keamanan. Saya mohon kerjasama daripada semua pihak. Jadi cerita Isra' Mi'raj ni tak habis lagi. Bila Nabi pergi ke Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha adalah satu tempat yang kita sendiri tidak tahu, lapisan langit yang ke atas sekali. Dan di situlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama mentafsirkan fa'auha ila 'abdihi ma auha. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang diwahyukan. Di situlah ulama cuba memberi perincian. Yang diwahyukan itu adalah solat 50 waktu. Solat 50 waktu. Jadi turunlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan solat 50 waktu. Masa Nabi Muhammad turun, Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad, "Apa yang kau dapat wahai Musa? Apa yang kau dapat wahai Muhammad?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, "Aku dapat solat 50 waktu." Nabi Musa kata, "Pergilah minta kurang, umat kau tak mampu buat." Naiklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas saranan Nabi Musa alaihi salam, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, minta kurang. Allah pun kurangkan. Turun Nabi Muhammad, Nabi Musa kata, "Berapa?" "Sekian." Minta kurang lagi, tak mampu. Sehinggalah ulang alik. Ada riwayat sebut 5 kali Nabi Muhammad ulang alik jumpa Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah tinggal waktu solat itu 5 waktu. Nabi Musa kata, "Tinggal berapa sekarang wahai Muhammad?" "Tinggal 5 waktu wahai saudaraku Musa." Nabi Musa kata, "Pergilah minta kurang. Umat engkau 5 waktu ni pun tak boleh nak jaga." Allahu Akbar. 5 waktu tu pun umat kau tak mampu nak jaga. Apa yang disebut oleh Nabi Musa ni macam terkena dekat kita, betul tak? Ada di antara kita yang 5 waktu solat ni pun susahnya nak jaga. Dia betul lah tuan-tuan, solat ni ada benda yang pertama sekali Allah akan hitung ketika kita dalam kubur. Dan solat ini adalah pemisah antara orang beriman dengan orang kufur. Solat ini adalah talian hayat. Solat ini adalah penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi solat ini adalah imaduddin. Solat ini adalah tiang agama. Siapa jaga solat, dia jagalah agama. So 5 dekat 1 bulan kita kat rumah, kita cuba jaga solat. Jaga solat. Kalau boleh paling afdalnya jaga solat berjemaah. Solat berjemaah dengan anak isteri. Kita jaga solat. Cuba jaga. Kita tak sibuk kan? Kalau sebelum-sebelum ni kita mesyuarat lah, kita atas jalan lah, jalan jam lah, tak sempat lah. Ada yang minta jamak lah, itulah, inilah. Sekarang kita, Allah bagi masa duduk di rumah. Seperti mana terkurungnya Nabi Yunus dalam perut ikan paus, kita pun terkurung dalam rumah kita. So ini masa untuk kita perbaiki solat, perbaiki waktu solat, keintiman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada tempat lain dah tuan-tuan, kita nak mengadu kita pada Allah. Allah tengok sepanjang kita berada, kita ni sungguh-sungguh atau tidak, ataupun kita happy-happy duduk rumah. Kita happy-happy duduk rumah. Selepas semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memaklumkan bajet rangsangan kepada umat di negara ini, ramai yang bagi respon-respon yang positif. Saya pun rasa sangat gembira sebab dia menyeluruh bantuan itu kepada semua orang. Ada pula yang buat lawak. Lawaknya apa? Dalam banyak-banyak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri cakap, dia nampak Cik Kia saja. Oh, Cik Kia. Orang jadikan Cik Kia sebagai satu sosok yang glamour. Kononnya siapa itu Cik Kia? Cik Kia dapat benefit banyak. Kita
Kadang-kadang kita mesti jadi lebah, tuan-tuan. Jangan jadi lalat. Jadi lebah. Lebah ni tengok benda baik aja. Lalat tengok benda-benda yang tak baik. Mata kita, hati kita. Sebab itu Nabi Muhammad SAW sentiasa mengajar kita erti bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Muhammad bawa solat 5 waktu ke bumi. Sebelum itu, saya terbaca kenapa Nabi Musa suruh Nabi Muhammad ulang-alik jumpa Allah. Ada yang kata sebab nak suruh minta kurang lah daripada 50 waktu supaya jadi 5 waktu. Okey. Ada satu benda yang saya baca, dia tersentuh, sangat tersentuh. Sebenarnya Nabi Musa suruh Nabi Muhammad ulang-alik banyak kali ni bukan nak suruh minta kurang sangat solat. Habis untuk apa? Sebab Nabi Musa tak puas menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi Nabi Musa suruh Nabi Muhammad ulang-alik ni supaya dapat singgah dekat dia. Dapat singgah dekat Nabi Musa. Nabi Musa nak tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puas-puas. Kerana indahnya wajah Nabi Muhammad, indahnya kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Satu maqam yang tidak diberikan kepada mana-mana Nabi, tidak diberikan kepada mana-mana Rasul. Diangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Nabi Muhammad bawa solat ke bumi, solat itu kita pun buat 5 waktu sehari semalam. Adakah semasa Nabi sampai dekat Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad diajar macam mana solat, rukuknya, sujudnya, bacaannya? Adakah Nabi Muhammad diajar semua itu? Tidak. Nabi Muhammad hanya diperintahkan solat, rakaatnya, kaifiyatnya, bacaan-bacaannya, semua diajar oleh Jibril setelah Nabi Muhammad turun ke bumi. Dan tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, solat ini adalah suatu amalan yang telah dilakukan oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Cuma kaifiat itu ada berbeza. Contohnya Nabi Musa alaihissalam solat, tapi solat Nabi Musa tidak sama dengan solat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu maksud solat ialah doa. Solat itu dari sudut bahasanya ialah doa. Sebab itu solat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa aqimis salata li dhikri. Tunaikan solat semata-mata ingat aku. Solat itu semata-mata ingat aku. Itu pun ada orang buat salah tafsiran. Orang buat salah tafsiran macam mana, Ustaz? Dia kata ayat tu kan kata aqimis salata li dhikri, bangunlah mendirikan solat, bangunlah ingat aku. Dia kata aqimis salata li dhikri ialah bangun ingat aku. So ada ajaran yang sudah terlebih pandai, dia pun berdiri, dia lepas tu duduk balik. Kita tanya, kau berdiri, kau diam tadi, kenapa? Aku solat. Solat? Apa solat itu? Pelik sangat. Kan Quran kata aqimis salata li dhikri, berdiri dah ingat aku. Dia salah faham bahasa Arab. Aqimis salata, dia kata tunaikan solat, dia mesti dibaca dengan ayat-ayat yang lain. Jadi Nabi Muhammad sebaik-baik petunjuk bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita solat. So kita buatlah macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Begini Jadi solat bila turun ke bumi, Jibril datang ulang-alik ajar Nabi Muhammad solat, dan Nabi Muhammad pun telah mensyariatkan solat. Allah telah mensyariatkan solat. Nabi Muhammad telah mengajar kita kaifiat solat. Jadinya walaupun solat itu 5 waktu, tapi fadilat dia tetap 50 waktu. Tapi kan saya baca balik dalam riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para alim ulama ni, kalau tuan-tuan lihat kita solat fardu ada berapa? Solat fardu kita subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. So semua ada 17 rakaat. 17 rakaat. Macam mana nak jadikan 50 rakaat? 17 rakaat ni macam mana nak jadikan? Dia 17 kekal 17 lah. Yang fardu 17. Boleh tak jadi 50? Tengok macam mana Nabi SAW buat. Nabi Muhammad SAW tak tinggal witir. Nabi SAW tidak tinggal tahajud 11 rakaat. So 11. Lepas tu qabliyah. Sebelum subuh 2, sebelum zuhur 4, lepas zuhur 4, sebelum asar 2, sebelum maghrib 2, lepas maghrib 2, sebelum isyak 2, lepas isyak 2. Ada yang buat 4. So bila campur semua itu
campur yang qabliyah, ba'diyah dengan duha, dengan qiyamul lail, dan juga solat fardu 17 rakaat, campur semua, dia akan jadi equal 50 rakaat. Dia akan jadi 50 rakaat. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis kursi, baginda bagi tahu, innallaha yuhibbu idza taqarraba 'abdi bin nawafil, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Allah suka seseorang hamba itu mengampirkan diri kepadanya dengan amalan-amalan nawafil, iaitu amalan-amalan sunat. So kita lihat solat kita ni tuan-tuan, walaupun kita tak dapat buat 50 rakaat, kita try lah buat yang mana ada kesempatan. Tapi nak kata tak sempat, sepanjang kita berada di rumah ni macam pelik lah kan. Cubalah, kita cuba So insyaAllah kita akan bersua kembali di esok hari jika diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga itu, jangan lupa banyakkan doa. Kita jadi golongan laula minal musabbihin. Kalau kita tidak banyak bertasbih, banyak berdoa, banyak istighfar, banyak berselawat, kita akan lama duduk dalam rumah, seperti mana duduk Nabi Yunus dalam perut ikan. Ayo kita banyakkan la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekian daripada saya. Salah silap itu daripada saya, segala baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.